أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang dimuliakan dan dihormati pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatankuasa surau yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa dan segala nikmat yang masih lagi Allah taala kurniakan kepada kita, termasuklah pada malam ni Allah masih lagi memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah, beribadah kepada Allah, dan kita sentiasa berharap seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, diberi ganjaran oleh Allah, dan kita berharap juga Allah Ta'ala izinkan kita untuk kita bawa segala ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah ini sebagai suatu bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan lagi pembacaan kitab Hati yang Berzikir. Malam ni sambungan pada muka surat 68 ya. Perenggan yang bawah tu. Masih lagi di bawah tajuk berkaitan dengan perjalanan zikir hati. Ya, bila mana kita sedia maklum zikir ada dua bahagian, di antaranya zikrul lisan, zikir dengan lisan, yang keduanya zikrul qalbi, zikir dengan hati. Dan bila mana kita berzikir dengan hati, di sana para alim ulama membuat gambaran-gambaran bagaimana bentuk perjalanan zikir dengan hati itu ataupun ingat Allah dengan hati kita akan bergerak melalui satu tahap kepada satu tahap, sebagaimana yang telah kita baca pada muka surat 68. Contoh perjalanan yang kedua. Jadi saya dah baca yang tu, saya harap tuan-tuan masih ingat. Saya nak baca perenggan yang bawah tu sebagai kesimpulannya. Kata-kata Imam Ibnu Athaillah Skandari. Ya, Imam Ibnu Athaillah Skandari ini yang tuan-tuan sedia maklum pengarang kitab Hikam. Ya, yang kita belajar kitab Hikam, sama ada Hikam yang disyarah oleh Tok Pulau Manis, kitab Hikam yang disyarah oleh Imam Ibn Ajibah, pengarangnya ialah Imam Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah ni tuan-tuan anak murid kepada Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Al-Mursi anak murid kepada Imam Abu Hasan Asy-Syazili, pengasas atau pendiri kepada Tariqah Asy-Syaziliyah. Ini generasi yang ketiga ni. Maka kata-kata Imam Ibn Athaillah Skandari yang kita baca ke atas tu merupakan suatu gambaran bagaimana zikir perlu diteruskan dan jangan sekali-kali ditinggalkan kerana ianya akan melalui suatu perjalanan dengan kehendak dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kadang-kadang kita berzikir dengan lisan, hati kita lalai, akhirnya kita putus asa. Ya, ramai mungkin kita tak ada lah, tapi ada di sana, di luar sana orang yang berzikir la ilaha illallah, tapi hati dia lalai sampai satu masa dia tak nak lagi berzikir. Kenapa? Kerana dia kata tak ada manfaat. Ya, bila mana hati itu lalai. Tetapi Imam Ibn Athaillah berpesan kepada kita, jangan pernah sekali-kali kita tinggalkan zikir sekalipun hati kita lalai semasa berzikir. Macam solat lah tuan-tuan. Kita solat ni kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang kurang khusyuk, kadang-kadang mungkin tak khusyuk. Ya, lalai nama dia. Tapi adakah kerana solat kita dah tak khusyuk kita nak tinggal solat? Jangan. Ya, kita teruskan solat seperti biasa sampai satu masa nanti Allah Taala akan anugerahkan kepada kita seketul hati yang khusyuk. Jangan pernah putus asa dalam kita berinteraksi, berhubung dengan Allah, termasuklah zikir. Baik, maka bila mana kita terus berzikir dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, Allah mengangkat kedudukan dalaman jiwa kita. Pertama tuan-tuan, saya buat kesimpulan di sini daripada kata-kata Imam Ibn Athaillah yang atas tu. Yang pertama, pembahagian zikir yang disebut az-zikru ma'a wujudi ghaflah. Zikir berserta dengan lalai.
Ini satu perkataan yang agak pelik lah tuan-tuan. Zikir tu ingat Allah, tapi dalam masa yang sama lalai. Apa makna zikir tapi lalai? Hanya dengan lisan sahaja tapi hati dia tidak ingat kepada Allah. Macam solat tapi lalai. Kita pun kadang-kadang pelik juga tuan-tuan. Mana mungkin orang solat tapi lalai? Sebab solat tu menyebabkan dia ingat Allah. Mana ada orang lupa Allah? Tiba-tiba dia nak solat. Dia nak solat tu sebab dia ingat Allah. Tapi dalam solat tu dia lalai dari Allah. Ini benda yang pelik. Boleh tuan ya? Sama juga orang duk berzikir tadi. Tadi imam kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita baca tak tadi? Baca. Baca di lisan saja berserta dengan hati atau lisan sahaja? Kalau lisan sahaja, ni dia punya kedudukan dia. Kalau lisan sahaja hati kita lalai, maka disebut az-zikru, zikir, ma'a berserta wujudi ghaflah, masih lagi lalai. Ada lalai. Apa maksudnya? Lalai dalam berzikir kepada Allah, iaitu zikir lisan tanpa hati mengingati Allah. Baik, yang ke muka surat 69 tuan-tuan ya. Saya banyak kali dah saya ulang di sininya oleh kerana buku ni saya susun tuan-tuan. Kadang-kadang saya rasa ralak juga. Saya nak baca cepat. Ya, baca cepat supaya cepat khatam. Supaya apa? Supaya kita boleh baca kitab-kitab alim ulama. Betul tuan ya? Daripada baca kitab ustaz-ustaz ni. Cuma saya baca kitab yang saya susun ni supaya mudah. Sebab benda dah ada semua sekali dah. Tapi ingat rasa-rasa kadang-kadang rasa rugi. Rugi pada tuan-tuan. Ya, kalau boleh kita baca kitab-kitab Imam Ghazali, kitab-kitab ulama-ulama yang besar, orang panggil bertambah-tambah barakah insya-Allah. Walau bagaimanapun insya-Allah saya akan cuba percepatkan secepat mungkin insya-Allah. Baik, yang kedua muka surat 69. Az-zikru ma'a wujudi yaqadhah. Bila mana kita teruskan juga walaupun dalam keadaan hati kita lalai, Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan hati kita pada kedudukan yang kedua, az-zikru, zikir, ma'a berserta wujudi yaqazah, adanya rasa kesedaran. Kita mula rasa sedar kita sedang berzikir. Tuan-tuan, berapa ramai orang ni duduk solat, dia tak sedar dia solat. Ya ke? Tuan-tuan pernah berlaku? Ya, pernah kan ni? Ke tak pernah? Mana contohnya? Contohnya, dia bangun-bangun, dia tanya rakaat yang keberapa. Jadi dia ni solat ke apa ni? Kalau dia solat, dia tahu rakaat pertama, dia tahu dia iktidal tu rakaat kedua, dia tahu dia sujud tu rakaat ketiga, dia tahu dia baca Fatihah tu rakaat keempat. Betul tuan ya? Ni tiba-tiba baca Fatihah, rokok, sujud, kemudian bangun-bangun rakaat ketiga ke keempat. Dia tanya pula maghrib, mana ada 4? Maghrib paling-paling banyak pun 3 lah tuan-tuan. Jadi maknanya apa? Dia tak sedar dia dalam solat. Nasib baik dia sembahyang dengan imam, tahu-tahu imam bagi salam. Rakaat ke berapa? Rakaat akhir lah tu ya. Kau imam bagi salam rakaat kedua. Tak pernah sabar, maknanya imam tu mesti sedar. Dia jadi imam. Dia sedar. Sebab tu niat dia kena niat imam. Imaman. Kita ni kena sedar. Siapa kita? Makmuman. Kena sedar. Makmum pula, makmum masbuk ke makmum muafiq? Kau tak sedar? Ya. Datang-datang masbuk. Tak cukup satu rakaat, bagi salam juga dengan imam. Tu dia panggil apa tu? Dia tak sedar dia solat baru 3 rakaat. Sebab dia tu ada tuan-tuan berlaku sedemikian. Maka sama juga zikir. Maka bila mana kita terus berzikir, Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita zikir ma'a berserta wujudi yaqazah. Hati kita mula sedar bahawa kita sedang ingat Allah. Baik, yang ketiga. Saya terjemah dalam bahasa Arab tu mudah tuan-tuan bacalah selebihnya. Az-zikru, yang ketiga ialah Allah akan angkat lagi kedudukan kita. Az-zikru, zikir ma'a berserta wujudi hudur. Hadirnya ingatan ya dalam hati kita terhadap Allah Ta'ala. Jadi kita mula sedar bahawa kita sedang berzikir, dan tahap yang ketiga hati kita mula ingat Allah. Hudur bahasa Arab ni, ataupun kita kata hadir ataupun hudur dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, dia sentiasa ada di hati kita. Tuan-tuan, macam minta maaf saya tunjuk contoh orang muda-muda dulu kan. Kita dulu masa muda-muda dulu sempat bercinta tak? Ke kahwin dulu baru bercinta? Sempat jugalah. Kahwin dulu baru bercinta. Kadang-kadang orang bercinta ni tuan-tuan, dia cakap apa? Engkau hadir dalam hidupku. Apa tu? Apa makna tu? Ataupun paling teruk lagi, oleh kerana dia dilamun cinta, engkau selalu hadir dalam hatiku. Tu apa tu tuan-tuan? Sedangkan maknanya bakal isteri dia tu, yang dia bercinta tu, duduk rumah mak dia, tapi bakal isteri dia tu sentiasa hadir dalam hati dia. Apa hadir tu? Hadir dalam bentuk cinta dan rindu dan ingat. Betul tuan ya? Maka begitulah kita dengan Allah. Di saat kita sebut subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allah itu hadir dalam ingatan hati kita. Di sini. Bukan kata mulutnya Allah Akbar, hatinya duduk mana? Giant ke Tesco? Giant tak ada dah sekarang ni ya. Banyak tutup dah. Hadir benda lain selain daripada Allah. Ni tidak berlaku. Baik, yang keempat, bila mana berada pada tahap ketiga nanti, kita terus juga berzikir, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kedudukan hati kita ni az-zikru, ataupun kedudukan zikir kita, az-zikru, zikir ma'a berserta wujudi ghaibah. Ya, apa makna wujud ghaibah? Sampai kepada satu saat zikir yang gaib. Zikir tu lenyap. Apa makna zikir? Saya pernah sebut pada tuan-tuan ni, saya ulang lagi sekali. Kita yang berzikir ini dalam bahasa Arab disebut az-zakir. Lepas huruf zal ada huruf alif. Zakir. Kalau kita terjemah, seorang penzikir ataupun ahli zikir. Yang kita duk baca tu, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, itu az-zikru. Zikir. Yang kita duk sedang berzikir tu disebut az-zakir, bahasa Arab. Bahasa Melayu mungkin kita terjemah penzikir. Betul ke tuan-tuan? Boleh ke penzikir? Adakah dalam kamu Dewan Bahasa penzikir ke ahli zikir? Kalau ahli zikir ni orang yang selalu dah berzikir. Ya, seorang yang sedang berzikir, az-zakir, isim fa'il kalau belajar bahasa Arab. Yang kita duk sebut-sebut tu az-zikru, sama ada sebut itu di lisan atau di hati, az-zikru. Allah tu al-madhkur. Allah bukan zikir. Zikir tu sebutan. Kita bukan zikir, kita ni penzikir, az-zakir. Allah yang kita ingat itu al-madhkur. Apa makna al-madhkur? Yang diingati, yang disebut. Baik. Bila mana sampai satu tahap yang keempat, zikir yang kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun apa saja zikir yang kita sebut, dia lenyap di dalam hati kita. Yang ada ketika itu di dalam hati kita, amma siwal madhkur, hanyalah Allah. Boleh tuan ya? Saya tunjuk contoh gini. Ni saya ni mengaji ya, kita belajar dengan guru-guru. Biasanya kita tak payah nak faham kecuali guru kita buat ibarat, insya-Allah kita boleh faham. Maka saya nukilkan kembali ibarat guru saya. Contoh begini. Macam kita nak kahwin dengan seorang perempuan. Dan perempuan tu dia ada nama. Ada nama dia. Kita pun ada nama, dia pun ada nama. Maka di saat kita nak akad nikah dengan dia, kita hanya sebut nama dia. Nama binti siapa-siapa, saya terima nikahnya. Dan kalau orang tanya, dengan cerita bertunang baru ni ya? Ya, dengan siapa? Kita sebut nama. Masa majlis akad nikah, kita sebut nama. Dan selalu orang duk sebut nama. Maka duk sebut nama tu ialah zikir. Ingat. Sebut. Zikir ni sama ada kita terjemah sebut atau ingat. Kalau di lisan disebut sebut, kalau di hati dinamakan ingat. Ya, walaupun kadang-kadang perkataannya sedikit berbeza dalam bahasa Arab. Baik, bila mana kita sudah berumah tangga dengan isteri ataupun isteri kita tu dah selepas akad nikah, nama dia lenyap. Betul ya? Ke tuan-tuan duk sebut nama dia lagi? Contoh nama dia Zainab. Contoh ni tuan-tuan ya, sebab syekh saya disebut Zainab. Tuan-tuan balik, apa khabar Zainab? Zainab, malam ni kita nak makan apa? Tak adalah ya. Dia lenyap. Dia tinggal apa? Dia tinggal ayam. Yang asalnya lenyap. Tuan-tuan lagilah lenyap. Betul ya? Di sisi isteri tuan-tuan. Dulu sebut nama. Lepas sebut nama, baru-baru kahwin, dia panggil Habi ke apa? Akhir sekali tinggal B. Betul ya? B, apa khabar B? B nak makan apa? Kenapa dia makin lenyap? Nama tuan-tuan kan panjang. Tinggal satu huruf saja. Dia makin lenyap. Akhir sekali kalau dia cinta betul-betul pada tuan-tuan, diri dia pun lenyap. Hanya tuan saja dalam pandangan mata dia. Boleh? Kena ibarat lain. Okeylah tu ya. Dia ibarat ni mudah faham dengan ibarat perkahwinan tu mudah faham. Tu saya bawa. Kalau ibarat yang lain-lain susah nak faham. Sebab semua orang lalui sebuah perkahwinan. Sampai satu masa tuan-tuan, orang ni kalau betul-betul bercinta, dia lenyap dalam cinta dia. Dia tenggelam dalam cinta. Betul tuan ya? Tuan-tuan pernah tenggelam dalam cinta? Kelemasan dalam rindu, pernah? Tak pernah? Kau tak sampai tahap cinta dengan sebenar-benar cinta? Macam cinta Laila wa Majnun. Tuan-tuan pernah dengar kisah dia? Tuan-tuan baca, subhanallah.
Allah Ta'ala telah mentakdirkan dua insan manusia atas muka dunia ni yang bercinta pada tahap, sebenarnya ini takdir Allah. Dua orang ni bercinta untuk memberi makna kepada kita, itulah makna cinta. Ya, Laila wa Majnun. Laila tu nama perempuan tu. Majnun ni bukan nama dia. Dia nama Qais. Tapi kenapa disebut Majnun? Majnun tu orang terjemah gila. Laila dan si gila. Salah tuan-tuan. Majnun bukan gila. Majnun ni digilakan. Dia tak gila. Tapi dia digilakan oleh Laila. Dengan cintanya terhadap Laila. Dan cinta dia begitu sekali hebat tuan-tuan sekalian ya. Ya sehinggakan debu-debu yang berterbangan yang pernah terkena pada Laila itu pun dicintai oleh dia. Tuan-tuan ingat dulu orang tua kita cakap dulu, kalau tak boleh tengok tuan diri tu, tengok tangga pun tak apa dah ya. Kau macam mana? Dulu, kau tengok bumbung. Dulu, zaman dulu, masa bercinta dulu. Tapi Majnun ni, dengan Laila ni, dia bukan setakat tengok tangga, tengok debu-debu yang pernah melekat di badan Laila, di baju Laila, itu pun semua dia mencintainya. Itu benda yang dia anggap pelik. Tak apalah, apa yang kita nak bagi tahunya ialah, begitulah ibarat cinta seorang hamba kepada Allah. Sampai satu masa, dia ingat Allah, sehingga lenyap dirinya, lenyap kalimah zikirnya, yang dia ingat hanyalah Allah. Allah tu ismuz zat. Okeylah tuan-tuan sekalian ya. Baik, selesailah di situ. Itu salah satu contoh. Harap-harap saya dengan tuan-tuan dianugerahkan oleh Allah, rezeki oleh Allah, bagaimana hati dan jiwa kita berjalan dalam berzikir kepada Allah sampai kepada satu tahap yang keempat ini. Di sini dikatakan oleh ulama, dia panggil fana. Lenyap, lebur diri kita. Lebur tu bukan kata hancur, tidak. Perasaan. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, Allah ni dia banyak berinteraksi dengan kita melalui hati. Sebab tu ibadah rukun pertama niat. Niat tu di mana? Di hati. Niat apa? Niat ikhlas. Kepada siapa? Kepada Allah. Ikhlas tu di mana? Di hati. Lepas ikhlas, kenapa? Kena khusyuk dalam solat kita. Khusyuk tu di mana? Di hati. Maka Allah, iman. Orang yang nak solat mesti beriman kepada Allah. Iman tu di mana? Di hati. Apa lagi tuan-tuan? Tauhid. Tauhid di hati. Tawakal di hati. Tawakal kepada siapa? Sudah tentu tawakal kepada Allah. Di mana tawakal itu? Bukan di mulut, tapi di hati. Ini maknanya Allah Ta'ala ini ingin sangat-sangat berinteraksi dengan kita, dengan hati. Kenapa tuan-tuan? Kerana hati itu tempat rasa. Dan rasa inilah hakikat yang sebenar-benarnya. Orang yang pernah rasa sakit, kita cerita sikit pasal sakit pun dia tahu, dia faham. Sebab dia pernah rasa. Orang pernah rasa susah. Tuan ya, kita cerita sikit je susah, dia faham dah. Orang tak pernah rasa susah, kita cerita pasal susah, dia faham tak? Dia boleh faham tapi tak betul-betul faham. Sebab apa? Tak pernah rasa susah. Ni tuan-tuan haji ni, zaman-zaman kita ni susah tak? Zaman dulu kan, ya pelita minyak tanah ni. Tuan-tuan lahir, tuan-tuan sempat ke ni pelita minyak tanah? Tempat tak? Ke lahir pelita kristal? Lampu kristal. Ni ya, zaman-zaman dulu, oh subhanallah. Ya, kita ingat lagi baca buku zaman dulu. Lepas tu korek hidung hitam, asap apa? Asap pelita. Ni kalau cerita pada orang zaman sekarang ni, dia percaya tak? Ya ke papa? Dia tanya, ya ke papa? Papa macam mana papa nak baca dalam pelita sikit? Orang tak pernah rasa. Wallahualam, boleh tuan-tuan sekalian, sebab tu Allah Ta'ala, dia banyak berinteraksi dengan kita dengan hati. Hati ni hakikat faham, dengan sebenar-benar faham bagaimana berinteraksi dengan Allah. Dan hati ni perasaan. Perasaan ni dia akan sampai satu tahap, dia apa? Dia tenggelam dalam perasaan. Macam orang bercinta tu lah. Orang bercinta ni kalau dah tenggelam dalam perasaan cinta, lautan api dia nak redah lagi. Dia nak renang ke apa? Kita selalu ingatkan lautan api kerana seorang perempuan, lautan api nak renangi. Hujan renang-renang, masjid pun tak nampak. Kalau kerana perempuan nak renang lautan api. Kerana Allah, hujan renang-renang pun tak nampak kat surau. Ya ke? Okeylah tuan-tuan ni, nanti lambat pula kata nak baca cepat. Okey, habis itu. Sebahagian ulama mengatakan bahawa hati mempunyai lapisan-lapisan atau yang dinamakan batin hati. Ya, hati yang dimaksudkan di sini ialah hati dengan makna yang kedua, atau kadang-kala hati dengan makna roh. Ianya mempunyai beberapa lapisan dan berkait dengan perjalanan zikir. Kalau kita bicara tentang zikir, ada juga ulama membahagikan zikir ni sampai 7 tahap. Pertama, zikir lisan, lidah. Yang kedua, hati. Yang ketiganya, roh. Dia akan masuk kepada roh. Ya, roh kita mula ingat Allah. Tuan-tuan sekalian, asal roh ni dia ingat Allah. Asal roh ni dia mengenal Allah. Macam tuan-tuan baca ayat Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Ya, dia semasa berada di alam arwah. Allah pernah mengambil saksi daripada arwah. Allah tanya soalan, alastu bi rabbikum, apakah kamu menyaksikan aku ni adalah Tuhan kamu? Kan kita baca ayat Quran mengatakan qalu. Apa makna qalu? Waw tu waw jamaah. Semua arwah pada waktu itu bersaksi. Bala, bahkan syahidna, kami bersaksi. Tapi bila mana dia masuk ke alam, kalau kita nama sekarang ni dinamakan alam al-mulk ataupun alam syahadah, alam nyata. Dia berada dalam roh, dalam jasad. Roh berada dalam jasad, akhir sekali dia ikut macam jasad. Maka ketika itulah tuan-tuan sekalian, bila mana kita zikir sampai menembusi hakikat diri kita yang sebenar, iaitu roh. Saya tunjuk contoh gini tuan-tuan sekalian, ya. Minta maaf, mungkin kalau tuan-tuan ada nak tanya saya, mungkinlah boleh tanya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab pada malam ni. Kalau tak boleh, kita tangguh, tak ada masalah. Cuma kadang kalau kita belajar dengan ibarat guru kita dengan bahasa paling mudah. Cuma tuan-tuan minta maaf saya sebut, dunia sekarang ni dia panggil dunia fitnah. Apa makna fitnah? Dunia ujian. Jadi kadang-kadang live macam ni dia susah sikit tuan-tuan. Betul ya? Susah nak cerita benda-benda yang kadang-kadang kita boleh cerita depan-depan macam ni. Ya. Tapi ada orang ni, dia dengar live ni, dia bukan nak belajar pun, dia nak cari salah. Ni susah dunia sekarang ni tuan-tuan. Dia cari ustaz ni apa ni? Hadis sahih ke hadis tak sahih ni? Ni cerita betul ke tak cerita betul ni? Ni duk bising pula ni. Ya, bising apa hari ni? Tahu tak? Yang sekarang ni duk bising. Firaun bina bangunan 15 km. Tak dengar? Baik, tak dengar lah tuan-tuan, rugi masa je. Tapi orang duk bahas. Ya, ada seorang ustaz. Tak apalah. Tapi dia ada sumber dia. Dia sebut dalam kitab. Mungkin kitab itu tuan-tuan sekalian, supaya kita tengok riwayat. Tak apalah, biarkanlah. Cuma saya nak cerita begini. Siapakah diri kita yang sebenarnya? Hakikat diri kita sebenarnya adalah roh. Saya bawa contoh begini. Saya bawa satu contoh mudah. Tuan-tuan sekalian, ya. Contoh pagi tadi, saya minum dengan seorang yang nama Pak Mat. Contoh. Okey, selesai minum. Ya. Minum pagi di kedai ke tuan-tuan sekalian. Roti canai banjir ke apa. Dia balik rumah dia, saya balik rumah saya. Duduk sekejap, orang rumah dia telefon. Ya, pukul 8 kita minum pagi, lebih kurang pukul 10 atau pukul 11, orang rumah dia telefon. Dia kata, ustaz, Pak Mat dah tak ada dah. Kita kata, baru pagi tadi saya duduk minum dengan Pak Mat. Ya, pagi tadi Pak Mat ada. Sekarang Pak Mat dah tak ada dah. Apa maknanya tuan-tuan? Tuan-tuan nak baca apa masa tu kalau dengar berita tu? Confirm tuan-tuan baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita faham dah. Pak Mat dah tak ada. Kita kata, bila tak ada? Baru tadi ustaz, sekejap tadi. Kita pun bergegah tuan-tuan sekalian, turun daripada rumah pergi rumah Pak Mat. Tengok duk terlentang. Yang terlentang tu siapa? Yang terlentang tu siapa? Sebab orang rumah dia kata Pak Mat dah tak ada dah. Habis yang terlentang tu, bukan kita minum dengan tu ya tadi? Ya? Itu siapa tu? Itu bukan Pak Mat. Habis siapa? Itu jenazah. Habis Pak Mat dah tak ada. Pak Mat dah pergi. Habis itu mayat Pak Mat, jenazah Pak Mat. Tuan-tuan nak minum lagi dengan Pak Mat yang tu? Nak sembang lagi? Habis yang tuan-tuan sembang dan minum tu dengan siapa? Dengan Pak Mat. Mana dia? Dia dah tak ada dah. Oh, jadi Pak Mat sebenarnya yang mana? Sudah. Hakikat diri Pak Mat. Jangan salah faham ni tuan-tuan sekalian, ya. Jangan pula tuan-tuan tanya, ustaz datang ni, ustaz kan ni? Ke siapa ni? Sudah tuan-tuan. Yalah saya lah yang datang, yang bercakap ni, saya lah. Habis sebenarnya saya mana? Yang boleh bercakap ni. Sampai satu masa, yang ni yang tuan-tuan tengok ni, tak akan boleh bercakap. Habis yang boleh bercakap, dah tak ada, dia dah pergi dah. Itulah diri yang sebenar. Okey tuan, ya? Boleh, mudah lah, ya? Ke boleh jadi fitnah juga macam ni? Kalau macam ni, tuan-tuan, kalau kita buat ibarat macam ni pun tak faham juga, tak boleh mengaji lah. Susah lah tuan-tuan, tapi tuan-tuan okey lah tuan-tuan. Tapi bimbang-bimbang ni dan ini. Ya tuan-tuan, okey, saya kalau mengajar yang dalam ni, saya tak pelik. InsyaAllah Allah bagi faham. Sebab apa? Sebab mengaji duduk dalam rumah Allah, baru lepas solat tadi pun banyak keberkatan. Yang kita risau duduk rumah, tengok ni. Facebook ke apa ni? Sambil-sambil minum teh. Kita pun tak minum, dia duduk minum berapa roti canai dah dia duduk makan. Kemudian dia dengar separuh-separuh. Ni yang ni. Jadi tuan-tuan tolong dengar betul-betul, ya. Jadi hakikat diri. Jadi bila mana kita berzikir kepada Allah, kita gerakkan lisan. Kemudian kita datangkan kepada hati, kemudian dia akan pergi kepada roh. Roh mula sedar bahawa dia sudah lama lalai dari Allah. Boleh tuan, ya?
Baik. Kemudian roh ni dia ada batin dia. Dia ada diri dalam dia. Sebagaimana benda ni ada zahir, ada batin. Tuan-tuan, kita nak kata mudah. Jubah ni nampak macam ni, tapi jubah ni dia ada zahir dia, ni bahagian luar dia, dia ada dalam dia. Baru nama dia jubah. Tuan-tuan pernah beli jubah ada luar saja, dalam tak ada? Pernah? Nama apa kalau ada? Ataupun dia ada dalam saja, tak ada luar? Pernah? Betul? Beli baju, dalam aja ada, bahagian luar tak ada. Pernah beli? Itu apa nama dia tu? Begitulah hakikat kehidupan ni. Setiap benda ada luar, ada dalam, ada zahir, ada batin, ada tersurat, ada tersirat. Okey, boleh insya-Allah ya. Maka batin roh tu disebut sir. Ni ulama bahas. Nanti dalil saya baca kemudian muka surat 70 nanti. Kemudian dia ada sir, batin di dalam batin ataupun rasio di dalam rasio. Dia ada akhfa, dia ada yang tersembunyi di dalam rasio itu. Kemudian khufa, dia tersembunyi lagi. Ini perjalanan yang ni cerita boleh, tapi masing-masing akan rasa kalau dia rasai, dia lalui. Boleh tuan-tuan? Baik, mana contoh dalil daripada lisan, zikir lisan? An Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu anna rajulan, bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi, qala, telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam, sesungguhnya syariat Islam qad kasurat alayya, terlalu banyak ke atas saya. Tuan-tuan, syariat Islam ni banyak. Apa makna syariat Islam? Syariat ni kata ulama ialah jumlatul ahkam, satu himpunan hukum hakam yang kita kena ikut. Ada juga ulama kata apa makna syariat? Syariat ni ada ulama kata ialah al-faraid, segala kefarduan, al-awamir, segala perintah, an-nawahi, segala larangan, dan seterusnya lah. Itu syariat. Jadi syariat ni tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak ikut syariat, memang terlalu banyak ke atas diri kita. Dengan solatnya, dengan ibadahnya, dengan segala-galanya, sunatnya, wajibnya, yang apa segalanya. Maka sahabat Nabi, dia pun rasa macam tu juga. Wahai Rasulullah, syariat Islam ni banyak sangat atas aku ni. Fa'akhbirni, boleh tak kamu bagi tahu kepada aku, kata sahabat Nabi tadi, bisyai'in, dengan sesuatu, atashabbasu bihi. Qala, yang mana aku boleh, orang panggil apa atashabbasu ni? Boleh beramal dengan perkara tersebut dengan istiqamah, dengan mudah. Qala, ya, lalu Nabi jawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaklah sentiasa lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Tuan-tuan, antara amalan yang paling mudah dan ganjaran pahalanya banyak, tuan-tuan sentiasa basahkan lidah ini untuk berzikir kepada Allah. Apa makna basahkan lidah? Lidah ni mana tak pernah basah kan? Bercakap pun basah, makan pun basah, minum lagi basah. Apa makna basah? Banyak berzikir. Dengan apa? Dengan lisan. Ini dalil apa? Dalil zikir dengan lisan. Okey, boleh. Seterusnya, muka surat 70. Wadhkur rabbak. Wadhkur rabbak. Ni ayat Quran, tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-A'raf ayat 205. Hendaklah engkau berzikir. Wadhkur ni waw tu dan, udhkur tu fi'il amar. Ya, fi'il amar. Hendaklah engkau berzikir. Atau boleh juga kita terjemah, berzikirlah. Atau boleh juga kita terjemah, sebutlah rabbak, Tuhanmu. Ya, nak sebut salah satunya kalau kita terjemah bahasa mudah, berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nak sebut apa? Apa nama Allah? Tuhan kita siapa? Allah. Apa nama dia? Allah. Boleh tak berzikir Allah, Allah, Allah? Boleh? Ni salah satu dalil. Berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Habis nama lain? Ada lagi kalau nak sebut nama lain, yang 99 tu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Boleh tuan-tuan. Fi nafsik. Cuma caranya bagaimana? Fi nafsik, dalam hatimu. Selain daripada lisan, boleh juga kita sebut dalam hati kita. Tadarruan, dalam keadaan rendah hati. Ya, rasa masa kita sebut dalam hati kita tu rasa rendah, hati kita rasa rendah diri. Wa khifah, dan dalam keadaan perasaan kita takut dan gerun kepada Allah. Khifah ni takut. Ada satu perkataan lagi, khasyah, tu gerun. Kita dalam hati kita ni tuan-tuan kena ada dua, takut dan gerun. Ya, sebab takut saja kadang-kadang dia buat juga. Kalau kita tanya takut tak pada Allah? Takut. Habis yang beli nombor tu kita ni jauh ke dengan Sentosa? Belah tu ya, Sentosa. Sentosa tu salah satu banyak kedai nombor, betul ya? Tahu juga. Yalah. Kita lalu banyak kedai nombor. Subhanallah. Ke tepi ni pun ada kedai. Jadi orang Islam takut tak pada Allah? Takut nak neraka? Takut. Habis yang duk masuk tu, sebab dia kena tambah satu lagi, gerun. Sebab tu dalam perkataan ulama,
Allah kata apa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Allah tak guna perkataan takut. Innama, hanyalah sesungguhnya, yakhsha. Allah guna perkataan khasyah. Khasyah ni gerun, gementar. Ialah di kalangan hamba-hamba Allah ni, siapa yang betul-betul gerun dengan Allah, takut betul-betul dengan Allah? Ulama. Yang kita tak ulama ni, takut bukan gerun. Macam takut polis lah tuan-tuan. Ya, takut polis, betul ya? Tuan-tuan takut tak kat polis ni? Takut juga, takut kena saman. Tapi kalau polis tak ada lampu merah, lalu je. Tuan-tuan pernah dengar cerita orang Arab? Minta maaf tuan-tuan, kata selingan sikit ya. Kalau masa habis, kita habis lah. Satu cerita orang Arab, ya, dia langgar lampu merah, polis tahan dia. Polis kata, kenapa kamu langgar lampu merah? Ya, kamu, orang apa, kamu tak nampak ke? Dia kata, saya nampak tuan. Kamu nampak apa? Lampu merah lah. Habis kenapa kamu langgar? Sebab saya tak nampak tuan, dia kata. Kalau dia nampak polis, kok lampu hijau pun takut nak bergerak. Tapi sebab apa dia langgar? Adakah dia tak nampak lampu merah? Dia nampak. Tapi sebab dia tak nampak polis. Itulah jawapan dia, tuan-tuan. Jadi takut pada polis ni, atau takut pada benda-benda ni, dia tak cukup kuat. Sama juga takut pada Allah. Ada setengah ulama kata, takut ni takut pada neraka. Kalau gerun pada Allah yang mencipta neraka. Itu perkataan Arab tu, tuan-tuan sekalian ya. Cuma dia sebut di sini khifah. Baik. Zikir sir dan zikir akhfa. Mana dalil dia? Dalam surah Taha ayat 7. Fa innahu, sesungguhnya dia iaitu Allah, ya'lamu, Tuhan yang Maha mengetahui, as-sirra, segala benda yang rahsia, wa akhfa, yang tersembunyi di dalam rahsia. Ini antara dalil dia, tuan-tuan ya. Dia begini, tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk dengan orang-orang ni, rupa-rupanya nampak dia zahir, dia bercakap dengan kita, dia gelak ketawa dengan kita, tapi jauh di lubuk hati dia dengan Allah. Ada orang ni, jangan tuan-tuan sekalian ya. Kita nampak dia biasa saja, pakcik-pakcik biasa, tapi hati dia dengan Allah. Saya pernah satu kali, tuan-tuan, saya cerita, masa okey lagi ke tuan-tuan ya. Saya duduk di Hadramaut Yaman dulu. Biasanya Habib Omar ni, dia bawa kita ke ziarah ulama-ulama. Tapi yang saya tu, saya sampai satu masa tengah hari Jumaat, tak silap, lepas Jumaat, makan tengah hari. Saya makan dengan dua orang Arab yang muda, umur dia muda, seorang pakcik. Pakcik tu duduk belah kanan saya. Saya seorang Melayu. Jadi ceritanya, tuan-tuan sekalian ya, pakcik ni dia datang sekali dengan kita rombongan. Bukan dia kita nampak zahir dia bukan ulama. Dia datang sekali. Baik, Arab ni dia punya adat dia, barangkali dia makan lauk dulu. Habis lauk baru dia makan nasi. Kebetulan nasi yang dihidang tu kuah pun tak ada, tuan-tuan. Dia ada lauk dengan nasi aja, kuah tak ada. Jadi dia pun ambil dua ketul daging tu yang depan dia tu, yang Arab yang muda ni, dia ambil dua ketul tu, satu ketul kat kawan dia, satu ketul kat dia. Jadi saya dengan pakcik tadi makan nasi saja. Jadi saya pun ni tak boleh jadi. Teruskan dalam hati ni, tak boleh jadi ni, takkan makan nasi saja. Saya pun ambil depan dia, saya letak tengah. Saya ambil yang ni pula, saya letak tengah. Kemudian Arab tu ambil lagi sekali letak depan dia. Saya pun angkat lagi sekali tangan nak ambil lagi sekali nak letak kat tengah. Pakcik tu cuik saya, dia kata jangan. Dia kata kita makan aja yang depan tu. Saya pun dengan dia makan yang depan. Tapi hati saya bercakap, tuan-tuan, hati saya bercakap. Saya kata qalilul adab. Saya kata dua orang ni tak ada adab. Dalam hati ni, tuan-tuan, tak ada adab dua orang ni. Tuan-tuan tahu pakcik tu buat apa? Dia tepuk paha saya. Saya pun tengok dia pun tunjuk kat hati saya. Ni. Dia cakap kena. Dia cakap macam ni. Dia tepuk paha saya, dia tunjuk kat hati saya tu. Tunjuk kat hati dia. Saya pun termenung sekejap, tuan-tuan sekalian, terhenti sekejap dia makan. Cakap dengan mulut ke cakap dengan hati? Tapi takkan kita nak kata kat orang tak ada adab depan-depan. Saya rasa memang saya tutup mulut, tuan-tuan, saya cakap dalam hati. Pakcik tu dengar. Pakcik tu dengar. Subhanallah. Dan kawan saya seorang, pakcik tu juga. Ya, masa tu duk mengaji, duk menadah kitab ni. Kawan saya tu dia cerita kat saya pergi dengan dia. Dia cerita, dia terlelap. Duk mengaji ni, tuan-tuan, terlelap pula, tuan-tuan, mimpi jumpa perempuan dalam mimpi tu. Pakcik tu tepuk paha dia, pakcik tu suka. Apa maksudnya, tuan-tuan? Dia tahu kawan ni terlelap, mimpi jumpa perempuan duduk tengah mengaji.
Mimpi tak boleh nak cakap apalah tuan-tuan ya. Nak cabut lari pun tak boleh. Tapi nak pakcik tu tepuk pakcik tu suka. Dia cakap. Tapi lepas tu dia cakap lah, kamu mimpi jumpa perempuan ya? Tu pakcik tu. Maknanya ada orang atas muka dunia ni tuan-tuan. Jauh di lubuk hati dia sentiasa dengan Allah. Tapi kalau di sana, subhanallah tuan-tuan, kalau di sana duduk tengah mengaji ni, zikir ni Allah. Sebab guru yang duduk tengah mengaji ni, kalau siapa-siapa di kalangan salah seorang yang berhenti zikir dalam hati dia pun tengok. Iyalah tu, yang berhenti zikir. Kemudian kita pun mula zikir balik, Allah, dia pun cari pula. Dia mengajar, dia berhenti. Tu ialah. Dalam hati sentiasa ingat Allah. Itu antara latihan lah tuan-tuan. Sehingga hati ni sampai kepada satu tahap dia masuk dan dia tak akan padam, tak akan berhenti selama-lamanya. Sebab tu Nabi SAW yang kita katakan bahawa baginda Nabi ni SAW, bila mana dia tidur, hati dia berzikir. Hati yang mana tu? Hati yang dalam tu. Atau juga dengan kata lainnya dia panggil roh. Sebab roh ni dia tak tidur. Tuan-tuan, yang tidurnya kita. Roh tu dia keluar masa kita tidur. Habis kenapa kita masih hidup? Sebab kita ada dua, satu roh, satu nyawa. Roh tak tidur tuan-tuan sekalian ya. Okeylah, selesai di situ insya-Allah. Kemudian muka surat 71 tu. Ani bin Abi Labibah, daripada ibn Abi Labibah an Sa'ad qala, telah berkata qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu zikri al-khafi. Ya, sebaik-baik zikir ialah zikir yang dirahsiakan, yang tersembunyi dalam batin hati kita. Wa khairu rizqi, dan sebaik-baik rezeki ma yakfi, ialah rezeki yang mencukupi. Ini tuan-tuan antara hadis-hadis yang disebut dalam hadis hasan. Sebaik-baik zikir bila mana zikir itu dah masuk dalam hati kita dan dia tak padam-padam lagi, tersembunyi di lubuk hati kita. Dan sebaik-baik rezeki ialah yang mencukupi. Bukan banyak tuan-tuan, cukup. Bulan ni cukup, bulan depan cukup. Subhanallah. Ada orang ni walaupun banyak tak cukup-cukup. Betul ya? Ada. Dalam bank tu tuan-tuan, subhanallah, bilioner dia, tapi duk cari lagi. Masjid pun tak sempat nak datang, surau tak sempat nak datang, Quran tak sempat nak baca. Kenapa? Duk sibuk cari. Kenapa? Tak cukup-cukup lagi. Tapi kita ni sekadar apa yang ada, 5 waktu boleh sampai kat masjid, Quran boleh baca, bangun-bangun malam tuan-tuan seminggu sekali pun kira dah cukup baik. Itulah sebaik-baik rezeki. Wallahu a'lam. Masa okey lagi? Ke memang di sini lambat sikit? 5 minit lagi ya? Okey, contoh perjalanan zikir yang ketiga. Yang ketiga ni yang daripada perkataan tadi tuan-tuan. 1 sampai 7 tu, di sinilah dia punya kesimpulan dia. Atau saya baca ringkas. Seseorang yang memulakan zikir dengan lisan, lama kelamaan zikir tersebut akan menyerap ke dalam hati. Seterusnya zikir dalam hati tadi apabila telah sebati di hati kita, ianya akan menusuk masuk, hidup dan bersembunyi di dalam roh, jiwa dalam kita. Dia dalam bahasa Arab ni, kalau tuan-tuan baca Quran, qalbu, dalam bahasa Arab dia kita ni ada 5. Zahir kita ni disebut jasad, dalam kita disebut roh. Bila mana ada roh, ada akal. Bila mana ada roh, ada nafsu. Bila mana ada roh, ada apa? Ada qalbu. Ya? Ada roh saja, maka bermula daripada roh itulah adanya akal. Sebab tu kadang-kadang roh ni atau akal itu boleh disebut juga roh, nafsu itu kadang-kadang boleh disebut roh, jiwa dalam kita. Bila mana roh tu terkeluar daripada diri kita, maka akal yang dulunya genius, hati yang dulunya ada perasaan, nafsu yang dulunya bukan main lagi, subhanallah, ya, nak itu nak ini, hilang segala-galanya. Sebab tu kadang-kadang dalam bahasa Quran ni, nafsu tu boleh juga disebut roh, jiwa dalam kita. Kadang-kadang qalbu pun dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut roh. Kerana tanpa roh, semua tu tidak wujud. Wallahu alam. Jadi dia masuk ke dalam diri kita, maka sebagaimana diri dalam kita ni dia ada batin dia, maka dia akan masuk sampai kepada satu tahap dia tersembunyi di dalam jiwa yang paling dalam. Batin kepada jiwa dalam kita. Kalau mak ayah kita dulu dia panggil apa? Hati besar, hati kecil. Kalau Sudirman dia kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat lagi lagu Sudirman? Jauh di lubuk hati. Hati ni ada lubuk ke? Maknanya batin diri kita ni ada dalam tu ada batin lagi, ada dalam. Sebab tu kadang-kadang Al-Quran dia guna perkataan fuad, kadang-kadang dia guna qalbu, kadang-kadang dia guna fuad. Inna sam'a wal basara wal fuad. Apa makna inna sam'a? Pendengaran, bukan telinga, pendengaran. Wal basar, penglihatan, bukan mata tapi penglihatan. Kerana di mata tu ada penglihatan, di telinga tu ada pendengaran. Sebab tu kadang-kadang Allah tak kata telinga, Allah tak kata mata, tapi Allah kata pendengaran
dan penglihatan. Wal fuad. Apa makna fuad? Batin kepada qalbu. Qalbu ni zahir dia. Dalam qalbu tu ada batin dia, ada lubuk dia. Lubuk dia tu kadang-kadang ulama kata dalam tafsir, tuan-tuan boleh rujuk Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, Imam Tabari dan sebagainya, dia panggil fuadun, fuad. Ada juga dalam tu lagi disebut isi kepada batin tu, dia panggil lubbun. Ini istilah-istilah harak lah tuan-tuan sekalian ya. Wallahu a'lam. Ada soalan ke tuan-tuan? Ke malam ni agak laju sikit tak? Okey lah ya, dia mengaji kena laju tuan-tuan, dunia dah dekat nak kiamat. Laju sikit. Ada soalan ke tuan-tuan? Kalau ada, kalau tak ada kita berhenti sini. Bulan depan kita masuk bab yang ketiga. Saya tuan-tuan sekalian ya, bulan lepas tak dapat datang, banyak kali tak dapat datang sebab dah mula buka sempadan ni di Indonesia. Saya sambung balik pengajian saya tu. Dulu tertangguh 2 tahun juga tertangguh, saya buat masternya. Jadi alhamdulillah pergi baru ni dekat sebulan. Tunggu sekarang ni tunggu tarikh Viva. Itulah insya-Allah dekat-dekat nak habis dah. Jadi baru ni sebulan di Indonesia. Jadi bulan baru ni pun tak dapat hadir. Ada soalan ke tuan-tuan ya? Ke macam biasa lah ya? Macam biasa tu maknanya tak ada soalan. Macam biasa sebab benda mudah. Benda mudah, jadi insya-Allah akan datang kita sambung pada bab yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.